Hai, Assalamualaikum, saya Muh. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Nampak gaya misi Selangor untuk merangkum Piala Malaysia buat kali ke-34 sekali lagi terkubur apabila mereka telah disingkirkan oleh Terengganu pada peringkat suku akhir dengan agregat 3-1. Keputusan seri 1-1 yang dicatatkan oleh Selangor telah menutup terus peluang Selangor untuk mara ke separuh akhir. Dan tak cukup dengan tu, berlaku satu insiden yang melibatkan pertahanan Selangor dengan pengadil selepas tamatnya perlawanan. Itu akan sentuh pada penghujung video nanti. Jadi apa-apa pun, kita mulakan dulu dengan melihat kepada line up pemain. Untuk TFC, mereka masih lagi mengekalkan pemain yang sama ketika kemenangan mereka ke atas pasukan Central Coast Mariners. Cuma satu sahaja pertukaran dilakukan di mana Alif Zakaria masuk untuk menggantikan tempat Arif Fazilah. Manakala Selangor pula, mereka telah menukar beberapa pemain pada line up kali ini di mana Orozco, Rawabdeh, Harith Haikal dan Fazli Mazlan diletakkan dalam kesebelasan utama. Untuk first half, kita dapat lihat satu tempo dan intensiti yang boleh kata agak sederhana ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Kita dapat lihat yang Selangor lebih banyak menguasai perlawanan. Corak serangan mereka lebih banyak tertumpu di sebelah sayap. Serangan mereka sering kali bertukar-tukar. Ada masanya mereka akan menyerang melalui sebelah kanan dan ada masanya di sebelah kiri. Jadi dekat sini sebenarnya kita dapat lihat peranan Mickey dan Iron cukup aktif untuk menghidupkan serangan di sebelah sayap. Untuk TFC pula, mereka lebih kepada mod bertahan. Mereka menyerap segala asakan daripada pemain-pemain Selangor. Mereka lebih banyak bermain direct, bertahan, dapat bola terus, long ball ke atas. Kadang-kadang mereka cubalah untuk melakukan counter attack, akan tetapi faktor kekurangan support di sebelah atas menyukarkan TFC untuk mendapatkan gol. Walaupun bermain defensif, ada masanya TFC mendapatkan beberapa peluang untuk menjaringkan gol. Salah satunya melalui Ivan Mahmud di mana tandukan dia tersasar di sebelah tepi. Walaupun dalam tempoh ni Selangor yang lebih dominan, secara tiba-tiba mereka dikejutkan apabila TFC mendapatkan sepakan penalti selepas Hakim Hassan dijatuhkan dalam kotak penalti. Dan kali ini Ivan Mahmud sekali lagi step up dan dia berjaya untuk menyudahkan penalti tersebut untuk memberikan TFC kelebihan 3 gol ke atas pasukan Selangor. Selepas gol tu, kita boleh nampak yang TFC mula lebih banyak menguasai possession, akan tetapi mereka masih lagi bermain secara berhati-hati, tak nak terlalu bernafsu untuk mendapatkan gol. Sebab kalau mereka naik untuk cuba mendapatkan gol dekat situ, akan membuka banyak ruang kepada Selangor untuk melakukan attack. Jadi mereka kekalkan disiplin bertahan mereka sebab mereka dah lead 3 gol. Yang penting jangan bagi Selangor skor, dan serangan TFC pun banyak tertumpu kepada Sonny Norde. Dialah yang menjadi tunjang utama serangan TFC, tapi dia sedikit susah nak buat game sebab tak banyak support kat atas. Lagipun pertahanan Selangor memang betul-betul kawal pergerakan Sonny ni. Itu pun still ada beberapa momen dia mampu lepas daripada kawalan Harith Haikal dengan Quentin Cheng. Cuma itulah, macam yang aku cakap, dia kurang dapat support di sebelah atas. Selain tu, kita tengok juga performance dua penyerang dalam game ni, Mahmud dengan Boachi. Kita boleh nampak Mahmud lebih aktif dan banyak terlibat dengan bola kalau nak compare dengan Boachi. Ada masanya kita boleh nampak dia di sebelah tengah, ada masa di sebelah tepi. Tak macam Boachi lah, yang lebih banyak tunggu bola dalam kotak penalti. Dalam tempoh 45 minit tu, ada 2-3 kali je dia terlibat dalam build up. Selebihnya tunggu dalam kotak penalti untuk orang suap bola ke dia. Selangor lepas bolos tu boleh nampak mereka cuba untuk jadi lebih agresif lah. Mereka cuba untuk melakukan serangan, akan tetapi pertahanan TFC sangat berdisiplin dalam pertahanan. Ini amat menyukarkan pemain Selangor untuk pecah masuk ke dalam kotak penalti TFC. Walaupun TFC membariskan 4 pertahanan lokal, itu tak menjadi masalah lah untuk mereka. Cuma adalah beberapa mistik dari Safwan Mazlan yang bagi aku tak patut dia buat lah. Tapi yang bagusnya, setiap mistik yang dia buat, dia akan cepat-cepat pergi cover. Kalau tengok TFC waktu ni pun dah tak banyak nak pegang bola sebenarnya. Dapat je bola, terus hantar ke depan. So macam Syahrul Nizam dapat bola, selalu long ball dekat Ivan Mahmud sebab fokus TFC waktu ni adalah untuk bertahan. Selangor pula memang tak dapat masuk ikut tengah sebab area ni memang cukup compact lah. Mereka duk attack sebelah sayap je tapi still tak ada hasil. Tamat first half, TFC 1, Selangor 0. Masuk second half, kita boleh nampak tempo dan intensiti perlawanan telah ditingkatkanlah oleh Selangor. Dan kali ini kita boleh nampak game memang berat sebelah sebab Selangor yang betul-betul kau menyerang. TFC pula bertukar kepada mood yang lebih defensif di mana mereka fokus untuk bertahan. Dan yang menarik lagi adalah Boachi dibawa keluar dan Mukhairi dibawa masuk. Aku dah boleh agak lah sebab dia time first half tu memang tak function mana pun. Jadi Mukhairi masuk dan dia diletakkan di sebelah sayap. Byron pula kembali ke
ke posisi penyerang. Dan kita boleh nampak impak dekat sini, di mana Selangor betul-betul rancak melakukan serangan. Kali ni mereka lebih kerap melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Dan serangan mereka kali ni banyaklah tertempu di sebelah kiri, di mana Mukhairi dan Rovin Tran seringkali melakukan cross ke dalam box. Cuma yang mengecewakan dekat sini adalah kualiti crossing daripada dua pemain ni lah. Aku boleh nampak yang crossing dua pemain ni cukup teruk. Dalam rendah, lepas tu cross melia. Mudah-mudah je lah pertahanan TFC nak intercept. Dan dalam kerancakan Selangor menyerang, mereka juga ada peluang untuk menjaringkan gol. Salah satunya rebatan Rawabdeh yang terkena tiang dan juga Iron yang berjaya skor 2 gol offside. Akhirnya attack, Selangor berjaya untuk menyamakan kedudukan melalui tandukan berbisa Safwan Baharudin. Gol ni sedikit sebanyaklah telah membakar api perjuangan Selangor untuk melakukan comeback. Menarik dekat sini, bila Yazan dibawa masuk, Safwan ditolak ke posisi yang lebih ofensif. So kali ni kita boleh nampak Safwan bertindak seolah sebagai seorang striker, di mana dia lebih banyak tunggu bola dalam box untuk melakukan tandukan. And dekat sini gameplay Selangor memang fokus untuk cari kepala Safwan ni je. Dapat je bola cross, dapat bola cross. Kali ni mereka mencuba pendekatan barulah dengan cross dari sebelah tengah. Yang ni Haikal Lau lah yang banyak buat. Dia memang banyak lambung bola dari kawasan tengah. Cuma pendekatan Selangor ni tak mendatangkan hasil, sebab pertahanan TFC dah makin banyak kat belakang tu. Dan dalam tempoh 15 minit terakhir, Coach Tommy dah tukar pendekatan untuk parking bus lah, di mana dia bawa masuk dua pemain pertahanan dan mengeluarkan Sony Norde. Azim dan Ubaidullah dibawa masuk dan TFC membentuk 5 pertahanan di bahagian belakang. So time ni memang TFC betul-betul defend lah. Selangor pula makin laju, makin rancak menyerangnya. Bahagian depan TFC pun dah kendur apabila keluarnya Sony Norde dengan Mahmud. Dah tak banyak gerakan menyerang dilakukan oleh pemain-pemain TFC. Waktu ni taktikal TFC bertahan habis-habisan untuk mengelakkan Selangor skor lagi gol. Selangor pula bila TFC main low block, semakin defensif. Ini menyukarkan lagi mereka untuk mendapatkan gol. Boleh nampak pemain-pemain Selangor dah buntu lah untuk mendapatkan gol. Taktikal cari kepala Safwan pun dah tak mendatangkan hasil. Dan akhirnya tamat perlawanan, TFC 1, Selangor 1. Dan bila tamat je game, boleh nampak ada beberapa pemain Selangor yang tak berpuas hati lah dengan pengadil. Paling ketara Yazan Al-Arab lah, yang memang betul-betul marah dengan pengadil sampai kena kad merah mat. Dan tindakan susulan Yazan menimbulkan perbualan hangat di kalangan peminat-peminat di media sosial apabila dia dilihat menyepak punggung pengadil. Apa kes koyak sampai pergi sepak pengadil tu. Dan insiden ini betul-betul jelas boleh nampak dan siap ada bukti lagi lah. Kali ni kita tengok apa tindakan FM dan MFL mengenai insiden ni. So adakah FM dan MFL akan menekan hukuman atau buat senyap macam tu je? Itu kita tengok nanti, sebab bukti dah ada jelas pula tu. Apa-apa pun, tahniah buat TFC yang berjaya mara ke separuh akhir. Untuk Selangor macam biasa, boleh cuba lagi tahun depan. So jangan terlalu kecewa sebab anda kalah dengan tim yang main dekat Asia. So jadi geng, apa pandangan anda mengenai game ni? Macam biasa, boleh komen dekat bawah. Okay, so itu saja segmen untuk video kali ni. So aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.